Perempuan, saya mohon kemaafan sebab apa kita ada masalah teknikal dekat sini kan. Sebab apa ni? Ada isu teknikal sikit, jadi tergendala. Dia jam sekejap. Seperti mana macam dekat highway sekarang ni kan. Saya difahamkan tengah jalan raya tengah jam kan. Macam ni juga dekat sini kan. Jadi kita berbalik pada soalan tadi kan. Kita balik pada soalan tadi adalah soalan. Okey. Sekejap okey, balik pada tadi kan keadaan ekonomi semasa PKP ni Tuan Haji. Jadi selain tu juga Tuan Haji kan, dekat luar sana ada orang yang masih lagi bekerja kan Tuan Haji kan? Tidak masih lagi bekerja kan, macam Tuan Haji kata guru-guru. Lepas tu ada lagi yang kerja dengan government, dan yang swasta pun masih lagi ada kerja kan Tuan Haji kan. Jadi orang selalu kata Tuan Haji, kenapa orang selalu kata atau guru-guru kan dalam kisah ni dia selalu sebut kita jangan letak telur ni dalam satu bekas. Kita kena letak banyak bekas. Sebab apa? Bila dia jatuh nanti, supaya bila jatuh tu satu bekas telur dalam tu tidak akan pecah. Jadi kan Tuan Haji kat sini, kenapa kita perlu kenapa pentingnya second income Tuan Haji? Okey, untuk makluman Tuan Farid kepada usaha di luar sana, sebenarnya bila persoalankan kenapa kita ada second income, sebenarnya bukan kenapa, wajar ada. Setiap orang, tak kira lah orang yang ada pendapatan dalam bank dia ada juta-juta, dia perlu ada second income. Kerana second income ni sebenarnya dia menyumbang bukan saja ekonomi kepada orang bawah, tetapi pahala. Itu yang kita nak. Apabila kita menyumbangkan kepada sahabat kita, kita dapat ganjaran yang mana sahabat kita boleh berniaga dan sebagainya daripada ilmu yang kita bagi tadi tu, itu satu sumbangan pahala juga. Jadi dalam keadaan PKP ni, semana yang saya maklumkan sebelum ni, kita perlu ada satu side income. Semana yang kita tahu di dalam era digital sekarang ni mula ramai usaha-usaha kita di luar sana, baik anak-anak kita yang di rumah yang tak buat kerja, kita kena ada digital marketing. Kita boleh berjual. Sebagai contoh, Hijrah Water pun masih boleh menggunakan digital marketing. Dan juga Hijrah Nature, produk-produk kami ni ada 18 produk inovasi yang berteknologi tinggi, boleh dijual melalui digital marketing, online dan sebagainya. Jadi kita perlu ada satu income. Dan hari ini kita nak bincangkan kenapa kita ada side income melalui vending machine. Okey, jadi sebelum Tuan Haji lebih lanjut lagi kan, jadi sebelum tu minta sebab apa? Tuan Haji ni akan share beberapa tips kan tentang bisnes, tentang kenapa perlunya ada second income kan. Jadi kat sini boleh tak minta tuan-tuan untuk share, dan untuk share dan bagi love sikit dekat saya dengan Tuan Haji. Boleh tak? Kalau kita share, maknanya kita bagi pahala kepada orang yang nak menonton. Lagi betul. Banyak kita share, lagi banyak pahala yang kita dapat. Sebab ilmu yang saya nak bagi ni adalah ilmu yang kita berkongsi. Boleh share ramai-ramai. Ya, betul. Okey, kat sini kalau kita tengok kan, pada malam ni Tuan Haji kan, kat sini pada malam ni kita ada apa? Kita ada daripada Puan Fauziana Hamzah, kita ada Lia Rizki, kita ada lagi siapa lagi? Kita ada Umi Saleha ada. Lagi siapa lagi? Kita tengok. Kita ada siapa tadi? Rina Izati kita ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja Khairuddin, Raja Majid. Keturunan diraja ni. Ya Tuan Haji ya? Daripada Brunei pun ada ni. Itulah saya difahamkan daripada Brunei pun ada. GKC. Kita ada Umi Saleha, kita ada. Banyaknya love. Malam ni banyak love. Alhamdulillah. Jadi Salam Saleh pun ada. Kita ada kan. And then okey, jadi boleh tak kita kita share ramai-ramai kan. Jadi sebelum tu saya nak lagi sekali kan, untuk syarat untuk join untuk kontes pada hari ni kan, perlu apa? Perlu like page Hijrah Water HQ, okey? Hijrah Water HQ. Okey. Lepas tu kena ada share, tag 3 orang rakan. Okey. Jadi itu syarat-syarat dia untuk anda layak join untuk kontes pada malam ini. Jadi apa tu? Saya tengok kan, alhamdulillah ramai yang berikan saya love dengan Tuan Haji pada malam ni kan. Jadi
Apa ni daripada Salam Rabiatul Awal. Waalaikumsalam. Anda Uda. Saya difahamkan Tuan Haji ada daripada Brunei Indonesia Tuan Haji. Indonesia ada. Singapura mana ada? Wah, alhamdulillah. Itu sahabat-sahabat saya lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum GKC. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Haji. Apa ni? Kalau kita boleh pada tadi Tuan Haji kan, tentang apa ni, kenapa ada apa ni second income Tuan Haji kan. Jadi boleh Tuan Haji share kenapa kita perlu ada second income ni Tuan Haji? Okey, itu makluman Encik Faiz dan usahawan semua. Apabila hari ini Hijab Water telah memfokuskan satu produk iaitu perniagaan vending machine. Vending machine ni adalah satu perniagaan ketika kita tidur, kita rehat, kita melancong, kita pergi ke mana-mana saja dalam keadaan yang kita tidak tahu, duit masuk. Inilah dia satu bisnes yang saya lihat, saya nampak bahawa satu kejayaan yang mana kita jangan takut melabur. Sebab apa, benda ni adalah fakta dan kami dah menjalankan perniagaan vending machine ni hampir 15 tahun dan pencapaian alhamdulillah mereka yang duduk diam-diam dapat duit. Jadi apa yang saya harapkan ialah kita jangan simpan duit. Saya faham kadang-kadang kita bekerja, ada yang makan gaji, simpan duit 10 tahun, 5 tahun, ada duit dalam 12-13 ribu. Kita takut melabur. Melabur tu maksud saya kena tepat pada masa dan tempat di mana kita nak melabur lah. Kita rasa khawatir dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak berjaya, usahawan kena perlu berani. Perlu berani bahawa sekiranya kita melabur dalam industri vending machine ni, saya percaya insya-Allah kalau tak banyak sikit kita akan dapat naikkan pendapatan. Sebagai contohlah, saya tak nak cerita bank mana. Ada satu bank kalau kita menyimpan kita dapat 4% setahun. Jadi saya pun pernah nasihat kepada anak-anak saya yang kecil-kecil tu, yang umur 4 tahun, 10 tahun tu, mereka ada duit simpanan tabung haji. Bila raya tu orang bagi duit, saya kata kalau kamu simpan kat situ 1 tahun RM400, duit tu kami bagi abah. Abah belikan vending machine, letak satu tempat, bukan setahun 400, sebulan 600, paling tidak pun 500 dapat sebulan. Jadi di sini kita kena smart business lah. Bahawa kalau kita kena tepat pada masanya, atau kena tempat yang sesuai, sampai dapat 1,500, 1,500, itu rezeki yang Allah bagi. Tapi kalau dapat pendapatan 200 pun kita masih untung. Siapa yang nak bagi dengan pelaburan 12,000, 14,000 ni kita dapat 200-300 sebulan. Kalau kita masuk institusi penyimpan di bank lain, nak tunggu setahun baru dapat. Ini saya nampak kat sini, kita jangan simpan duit. Dan kalau boleh kita ada kemampuan untuk meminjam tu lagi bagus dengan bank. Carilah bank yang Islamik lah. Kerana kalau ikut jutawan kita Malaysia orang Islam tu, Syekh Buhari, dia kata kalau kita nak berbisnes, kita kena meminjam duit. Kenapa? Ada komitmen yang kita nak bayar, kita kena bekerja. Kalau kita pakai duit kita, bukan kata tak boleh, tapi alah, vending aku ada RM200, cukuplah, aku tak nak. Sebab apa? Aku bukan pinjam bank. Jadi kalau kita pinjam bank, kita rasa ada satu tanggung yang nak bayar, kita akan buat yang terbaik. Jadi tak rugi tuan-tuan puan. Kita buat sesuatu ni sebenarnya, kita kadang memikirkan kalau kita nak berniaga, bukan kata nak berniaga reti canai dan segala macam, tidak boleh. Tetapi komitmen yang kita kena bagi tu pagi, petang, malam tu berbanding kita sewa satu tapak RM80, RM100, tapi kita dapat income kat situ hari-hari. Jadi saya percaya satu pelaburan yang baik dalam industri vending machine ni kerana kami dah mencipta usahawan yang berjaya dalam industri vending machine ni. Itu perlulah. Okey, apa ni? Tuan-tuan tadi tuan-tuan puan tadi kita apa ni Tuan Haji share kan, kalau kita nampak tadi salah satu Tuan Haji share adalah Tuan Haji dah mengajar anak dia daripada kecil lagi untuk buat bisnes. Buat bisnes ni sebenarnya bukan daripada bila kita habis sekolah ke, kita habis daripada U ke, kita baru nak start bisnes. Bisnes ni bermula daripada kita kecil lagi. Itu saya fahamkan daripada Tuan Haji Ya, betul. Tuan Haji. And then apa ni, apa yang difahamkan kan, baru-baru ni apa ni, dia orang apa ni, kebanyakan orang yang buat bisnes ni second income ni, macam kata vending machine ni, saya difahamkan tu hari apa ni, ikan daripada vending machine tu boleh buat anak-anak untuk pergi holiday Tuan Haji. Betul. Dia tengok Tuan Haji pun balik daripada holiday kan. Tapi dia fahamkan apa ni, anak-anak Tuan Haji gunakan duit vending machine tu, keuntungan tu untuk pergi holiday. Daripada sekolah biasa kan, kita bila kita nak belanja mak ayah kita, daripada kita bila kita dah kerja, nanti bila aku dah kerja baru aku nak belanja mak ayah aku, bawa pergi holiday. Tapi anak Tuan Haji ni
Daripada apa ni, daripada sekolah sekarang ni dia dah gunakan duit keuntungan tu untuk belanja mak ayah dia. Bagaimana Tuan Haji didik anak-anak dia untuk buat bisnes daripada kecil lagi. Okay, untuk Palman Cik Faris, di usaha di luar sana pastinya ramai anak lah kadang ada 4-5 anak, kita kumpul duit tu. Ni anak pertama, anak kedua, anak ketiga, cukup duit dalam 10-12 ribu tu. Cubalah melabur. Kalau sekiranya terkurang tu mak ayah top up lah. Kita letak satu tempat, nanti bila kita collect sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke, kita ambil duit tu sama-sama kira dengan anak kita. Dan simpanan ini adalah untuk mereka juga. Waktu mungkin mereka nak masuk universiti dan sebagainya, mereka memerlukan duit, memerlukan dana. Inilah pelaburan di peringkat awal yang mana kita buat untuk jangka panjang untuk anak kita. Ya, betul. Wajar kita lakukan. Sebab apa, selain collection, saya fahamkan collection adalah gunakan duit shilling kan, duit shilling ni. Jadi kebanyakan kita boleh buat permainan untuk kira-kira dengan anak-anak kan, duit shilling ni. Itu yang best je kan. Jadi satu lagi Cik Faris. Ya sir. Apabila kita sebut pedagang vending machine, kita kena bijak. Ya. Produk mana, syarikat mana kita kena perlu beli. Jadi saya alhamdulillah lah, kalau ditangkap ni di pejabat saya tu, satu bulan collection saya 8 ke 900. Sedangkan di kawasan saya tu tidak ada taman Cik Faris. Yang taman ada di Tangkap Jaya. Ada 5 ke 6 pesaing saya. Tapi alhamdulillah orang Islam ni dia bukan saja nak mencari vending machine, tetapi nak cari yang ada logo halal, teknologi air. Itu yang menyebabkan orang ramai datang, walaupun setengah kilometer naik motor, tapi mereka masih lagi nak mencari hijrah water vending machine kerana ada kelebihan di situ. Okey, Tuan Haji, sebelum kita berobat lebih panjang kan, jadi kita minta apa ni untuk anda semua untuk sharekan sharekan apa ni, sharekan kita punya live pada malam ni. Sebab apa? Yang saya ulangkan lagi sekalian, kita akan berikan hadiah. Hadiah kepada apa ni, share yang terbanyak. Okey. Jadi kita akan apa ni, saya ulang sekali, share terbanyak ada dapat hadiah RM300 untuk orang yang share terbanyak. Yang kedua berpeluang untuk dapat RM200. Syarat dia senang je tuan-tuan, perempuan, iaitu like page Hijrah Water HQ, lepas tu share, tag 3 orang rakan. Lagi banyak anda tag kawan-kawan anda, lebih tinggi peluang anda untuk menang pada malam ini. Okey, Tuan Haji, kalau kita tengok Tuan Haji, ramai Tuan Haji malam ni kan. Kalau kita tengok kan, kita tengok adalah apa ni, kita ada siapa lagi dalam tu? Nurul Zalina Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jadi apa? Jadi yang seterusnya Tuan Haji kan, kalau kita tengok pada apa ni, pada keadaan sekarang ni kan, boleh tak Tuan Haji, sebab ramai orang kadang-kadang ada kat luar, dia kata dia tahu tentang Hijrah Water. Iaitu macam saya ulang pagi sebelum apa ni, mula-mula live tadi, saya katakan Hijrah Water adalah syarikat penapis air dan yang buat botol untuk air minuman Jadi Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji sharekan, sebab apa orang ni nak apa ni, orang ni kadang nak tahu, tentang bagaimana Tuan Haji bermulanya, apakah macam bagaimana Haji boleh terfikir untuk untuk bangunkan ataupun untuk tubuhkan syarikat hijrah ni Tuan Haji. Okey, untuk makluman Cik Faris, sebenarnya satu soalan yang bagus. Kenapa Hijrah Water diwujudkan? Iaitu satu penghijrahan. Bila sebut hijrah tu, kita kena berhijrah. Mulai dari segi makanan kita, minuman kita, pergerakan hidup kita, semua kita kena berhijrah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Jadi dalam industri menapis air ini bukan kaleng-kaleng lah. Kaleng-kaleng satu industri menapis air ini dengan keadaan persaing yang begitu ramai. Semana yang tuan-tuan sudah maklum, di Malaysia ada 5 kilang penapis air. 1 dimonopoli oleh orang Islam dan 4 dimonopoli oleh bangsa asing dan 3-4 di luar negara. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan untuk mewujudkan satu kilang penapis air ini yang bersaing dengan syarikat-syarikat gergasi. Bukan mudah. Tetapi Allah membantu kalau sekiranya kita ada niat. Niat kita apa? Kita nak membantu orang Islam minum air, bukan saja halal dari segi logo Cik Faris, bukan halal dari segi sijil, tapi cara pembuatan tu nak mengikut syariah. Yang ini yang tak ada. Jadi saya wujudkan ni bila saya terlibat dalam industri multi level dulu, penapis air. Saya berhijrah daripada satu syarikat ke satu syarikat hingga saya terjumpa satu syarikat yang mana saya dapat masuk ke kilang tersebut. Dan saya dapati bahawa bahan-bahan yang digunakan itulah meragui. Bila meragui itu, saya kena memikirkan, adakah orang Islam ni perlu ada satu kilang yang boleh membantu orang Islam minum air untuk kesihatan, tetapi tidak dipertikaikan dari segi
bahan tersebut yang Ya. tidak ada was-was. Dari situlah mulanya saya bergerak dengan dana yang berkurangan, bergolok bergadai dan sebagainya. Alhamdulillah bersama isteri saya dan anak-anak yang masih lagi berkorban dari segi kasih sayang kurang, tetapi semata-mata memberi sokongan kepada saya untuk menyebarkan satu industri penapis air yang perlu saya wujudkan. Lepas tu ada satu masalah, orang Islam yakin ke dengan produk hijau water ni? Ya. Sedangkan sekat-sekat lain lebih hebat. Saya bukan profesor, saya bukan ahli kimia, tapi saya ada satu yang Allah anugerahkan, iaitu dari segi kekreatifan. Ya. Kita kena kreatif bila kita berbisnes. Bagaimana kita nak mewawarkan produk kita bagus? Semua orang yang jual mie, jual goreng pisang, jual keripik dan sebagainya, semua dia kata produk dia bagus. Orang jual penapis air, semua dia kata produk dia bagus. Tapi apa bukti yang kita boleh yakinkan kepada pelanggan bahawa produk kita itu bagus? Jadi dengan cara saya menyertai berbagai pertandingan di peringkat antarabangsa, di peringkat universiti di Malaysia. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat 18 pingat gol. Alhamdulillah. Yang mana satu lagi pada tahun 2016 bersaing dengan di Korea, kita mendapat gol teknologi air itu. Dari situlah bila saya mendapat semua yang Allah bagi itu, saya pamerkan, saya buat sesuatu, saya kata penapis air bagus berdasarkan kepada fakta. Itulah kejayaan. Kejayaan inilah yang membuktikan bahawa produk saya bagus. Kalau sekadar cakap kata produk bagus, orang takkan terima. Tetapi dengan ada anugerah-anugerah yang diiktiraf oleh antarabangsa, produk hijau water ni diyakini ramai. Alhamdulillah. Begitu juga saya nak ingat kepada tuan-tuan dan puan, ramai orang kata, alah penapis air di luar sana ada yang 500, 600, 700. Ya. Itu kena fikir Tuan Haris, kenapa penapis air 700-800 ni mereka berebut beli, sedangkan yang mahal-mahal seperti sekat lainnya 3,000, 4,000 orang tak beli, tapi orang beli yang 500. Kena ingat, sesuatu syarikat nak buat dalam industri khususnya penapis air ni, pemain industri ni, mereka ada pengurusan, Ya, betul. mereka ada technician dan sebagainya. Apabila kita beli yang murah ni, kita khawatir dari segi servis tak ada. Bila tak ada, rugilah. Beli murah 500 tapi syarikat tu tutup. Sebab apa? Mereka ni yang menjual hanya untuk kepentingan jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi hijrah water tidak begitu. Apabila kita berniaga patuh syariah ni, kita kena ingat, bila kita menjual, kita bertanggungjawab dari segi servis. Ya. Jadi bijaklah memilih konsultan yang menjual penapis air ni, yang mana carilah banyak saya rasa produk-produk yang ada di pasaran, tapi carilah yang agak-agak berpatutan lah. Janganlah beli yang 700-800 ni. Bukan kata tak boleh guna, bila ada masalah dia akan datang balik. Ramai kawan-kawan saya, Haji minta tolong boleh tak serviskan penapis air ni, sekat ni dah tutup dan sebagainya, saya beli 500, saya minta maaf. Kenapa? Katis kami ni tidak sama, dan kita khawatir katis yang halal ni dia bercampur dengan tak halal, jadi masalah. Jadi saya nasihat kepada usaha sana, bijak memilih, apatah lagi hijau water ni bukan saja halal pada sijil dan juga logo, tapi cara pembuatan itulah berikut sana. Itulah penting. Itulah usahawan-usahawan atau pengguna di luar sana bijak memilih, apatah lagi hijau water. Alhamdulillah kami buat yang terbaik. Okey, Tuan Haji, ada apa ni request daripada kita punya ni kan, soalan. Satu soalan dia adalah apa Tuan Haji? Dia kata, boleh tak Tuan Haji share kan? Sebab apa? Saya difahamkan pada tahun 2006 Tuan Haji tubuhkan syarikat hijau water. Betul Tuan Haji? Betul. Jadi apa cabaran yang Tuan Haji terima waktu tu? Sebab apa saya fahamkan waktu tu orang masih belum lagi sedar tentang perlunya ada air halal ni. Boleh tak Tuan Haji sharekan pengalaman Tuan Haji waktu tu tentang bagaimana nak kenalkan tentang penapis air ni perlu ada halal? Okey, apabila saya melihat, saya buat kajian pasaran, saya lihat banyak penapis air pada ketika itu tidak ada pensedia halal JAKIM. Jadi alhamdulillah pada tahun 2007 saya telah mewawarkan di akhbar utusan bahawa banyak penapis air yang tidak patuh syariah, yang menggunakan bahan yang tidak halal. Dari situlah wujudnya hijau water, yang mana apabila kita bermulanya perniagaan hijau penapis air ini, ramailah ada yang menyokong, ada yang kata syarikat orang Islam ni boleh ke berjaya dan sebagainya, takut setahun 2 tahun tutup dan sebagainya. Dan hampir saya kecewa pada tahun 2019. Saya rasa saya nak tutup hijau water ni. Kenapa? Sambutan orang Islam tu, mereka tak yakin dengan produk orang Islam. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan tim usahawan hijau water seluruh Malaysia, dengan pelbagai cara, teknik dan sebagainya, kita nak cuba meyakinkan
melalui pelbagai cara. Yang mana saya naik semangat saya ini apabila banyak pengguna-pengguna Islam khususnya di Malaysia memberi sokongan kepada syarikat kami bahawa perlu ada satu syarikat yang patut syariah dalam industri penapian ini. Malah sekarang ni di peringkat antarabangsa di Indonesia, di Singapura, di Brunei, mereka nakkan produk seperti ini. Inilah semangat saya untuk naik, yang mana saya tidak akan give up, saya akan terus bergerak dan terus membantu. Yang mana saya yakin dengan adanya minum air yang halal ni, yang bersyariah ni, kita dapat memberikan satu kebaikan kepada keluarga kita. Itulah yang menyebabkan saya begitu yakin untuk terus berjuang. Dan yang mana kita berjuang ni untuk mendapatkan pahala ni bukan kira umur. Di saat kita nak meninggal pun kita kena berdakwah. Itu penting. Okey, apa ni Tuan Haji, seperti apa ni, sedia yang Tuan Haji kan, kita tengok kalau ni sebelum kita ada satu soalan yang special kan, tentang kepada orang yang ingin menjadi apa, ingin menjadi usahawan kan, untuk usahawan. Tapi sebelum saya tanya Tuan Haji tentang tips atau nasihat untuk yang mana-mana yang berminat untuk menjadi usahawan, jadi kita minta anda semua untuk share, untuk apa, untuk share berapa ramai yang mungkin kan. Kalau kita tengok dekat sini kan, Puan Maimun, yang best vending machine ni hijau water tak ada air buang. Ya betul, dia menjimatkan, tak ada air buang kan. Kalau tengok dekat sini siapa, Dayat Izzati, ya ramai tu dia tag tu. Okey, jadi macam yang Tuan Haji katakan tadi tentang apa ni, Tuan Haji bangunkan tentang hijau water kan, apa ni, kita ada kat Malaysia ni ada 5 syarikat. Syarikat yang membuat penapis air, itu satu oleh syarikat Hijrah Water. Jadi dan itu tidak termasuk daripada syarikat luar negara lah. Seperti tadi yang Tuan Haji katakan tadi kan. Jadi kalau kita tengok view malam ni, kita tengok yang ada malam ni kan, soal ada apa ni, malam ni kita tengok. Jadi Tuan Haji, macam saya kata, Tuan Haji menang kan award tentang ni. Jadi kalau kita tengok Tuan Haji, ramai kita tengok syarikat Hijau Water ni sentiasa tambah baik tentang produk-produknya. Jadi macam mana Tuan Haji boleh fikir untuk apa ni, ada yang saya difahamkan yang terbaru ni tentang nanoteknologi. Macam mana Tuan Haji? Okay. Apabila sebut teknologi ni, sebenarnya saya katakan tadi, dalam berbisnes kita kena ada kreatif lah. Kita tidak meletakkan kita berada dalam keadaan zone selesa. Kita kena lebih yang terbaik. Jadi tahun 2010 ada pesaing kita masuk di Malaysia, yang mana kalsium yang sebelum ni kita menggunakan kalsium cengkerang laut. Apabila tahun 2010 ada pesaing kita masuk di Malaysia, mereka menggunakan teknologi sama. Jadi kita memikirkan adakah kita perlu berada dalam keadaan tahap yang sama. Jadi alhamdulillah, Allah anugerahkan saya satu teknologi baru yang mana saya dapat berkooperasi dengan pihak universiti UPSI di Tanjung Malim, yang mana sisik ikan tilapia ni dia boleh memberikan kalsium yang lebih tinggi berbanding dengan teknologi yang lain. Dari sinilah kita kena ada satu anjakan paradigma, yang mana kita bukan berada di dalam takut yang sama, yang mana kita melonjakkan kita punya teknologi kepada teknologi sisik ikan tilapia, yang mana kita proses, kita bakar dan sebagainya menjadikan manik ataupun bioseramik dalam industri ini. Lepas tu saya tidak akan berdiam diri. Saya akan cuba untuk menaikkan teknologi, yang mana kita nakkan satu benda yang baik. Saya masuk lagi satu teknologi, iaitu teknologi nano. Nano ni sebenarnya, kalau Tuan Haji tengok kan dekat apa, Reza Labu kan, Reza Labu dia kata nanoteknologi hijau water. Kalau ada apa ni, maknanya ramai apa ni, ada orang dah tahu tentang teknologi teknologi nano ni Tuan Haji. Tapi boleh tak Tuan Haji terangkan lebih lanjut tentang nano ni? Okey, bila sebut saya terfikir untuk upgradekan saya teknologi ni, saya masuk dalam industri teknologi nano, yang mana kami berurusan ataupun berjumpa dengan Nano Malaysia di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, yang mana nano ni boleh pergi jauh lah. Jadi bermulanya daripada penapis air sehinggalah saya mendirikan kilang Hijau Nature Herbs. 14 produk saya semua base kepada inovasi berteknologi nano. Apa itu teknologi nano? Di Malaysia ni ada 9 syarikat yang menggunakan teknologi nano. Seperti chip komputer, chip kapal terbang. Tetapi produk-produk seumpama ini memang kita tidak ada persaingan, insyaAllah. Yang mana kalau kita lihat nano ni adalah partikel yang halus, molekul yang halus. Ibarat satu helai rambut ni kita potong 100,000 helai rambut bersama satu nano. Halus tu. Halus. Dan apabila kita masuk dalam industri penapian air ni, air kita berteknologi nano. Apa bezanya air yang tak ada nano dengan nano ni?
Ya. Kalau tuan-tuan puan cuba berlari satu padang, Okey. kita akan merasa letih. Betul. Kita minum air yang tak ada nano. Kita minum, dahaga tu hilang, tapi lambat nak hilangkan dahaga. Tapi kalau nano ni kita minum, cepat hilangkan dahaga. Sebab apa? Dia masuk ke seluruh badan kita, mana molekul halus yang ada dalam saraf darah dia akan masuk. Ini menyebabkan kita lebih bertenaga. Jadi kita cepat untuk hilang dahaga. Itu juga kalau ada produk-produk kesihatan yang mana produk-produk kesihatan tu dibawa oleh nano, molekul nano ni, dia mudah serap dalam tubuh badan kita. Itu yang bagusnya. Okey, ada soalan ni tuan-tuan. Apa ni? Daripada Nori Jana, Roslan dia katanya nak pasang letak depan kedai, berapa RM kena bayar untuk permulaan ni? Jadi kalau soalan kan, dia ni tu nanti apa ni? Untuk letak kat depan kedai, sebab apa? Kedai ni ada satu dia. Dia kalau nak letak vending machine ni Tuan Haji kan, kalau saya fahamkan kena ada tempat yang strategik, betul Tuan Haji? Ya, betul. Jadi untuk apa ni? Untuk buat bisnes ni, permulaan ni berapa harga Tuan Haji untuk vending machine ni Tuan Haji? Okay, kita ada dua harga, iaitu yang ini Yang harga rendah ni? dia 12,000 Okey. Yang ini harga dia 14,000. Apa beza dia Tuan Haji sampai ada yang ini bezaannya? air mineral dengan alkaline, Aha. tangki dia 100 liter saja. Okey. Berbanding yang ini harga dia 14,000, dia menggunakan teknologi sisik ikan talapia tadi. Yang ada collagen, ada kalsium. Tangki dia 200 liter. Jadi kadang-kadang satu tempat tu, kadang-kadang kalau vending machine saya tu 2 minggu dah penuh duit dah. Jadi kita perlukan tangki yang besar lah, kalau boleh yang besar. Kalau kita ada modal yang permulai kecil, tak salah kalau kita beli yang kecil ni. Tentang bila kita dah beli ni, satu kebaikan yang pada Hijrah Water ni, kita punya consultant, kita punya agent, kita tidak akan lepas begitu saja. Berbanding dengan syarikat lain, bila dah beli vending, lantak kau lah, kau collection kau 100 ke 500 ke 200, itu pandai-pandai lah. Tapi insyaAllah saya yakin, kami didik, kami punya usahawan, apabila kita ada masalah di satu tempat tu, rasa-rasa tak cukup lah satu bulan ni 500, saya nak yang 1,000, kita boleh cari tempat yang lain. Kita boleh cari tempat yang sesuai, berpindah yang mana tuan rasa berpuas hati. Jadi bermakna kalau kita beli itu bukan bermakna kita tinggal, tidak. Kita akan cuba kalau boleh bagaimana tuan melabur, tuan akan dapat balik dengan secepat mungkin, dan kita akan bantu A sampai Z supaya tuan tidak terlepas. Ada setengah-setengah syarikat tu, saya tak nak cakap syarikat mana, dah lah beli murah, lepas tu lantak sendirilah servis dan sebagainya. Apa yang penting, teknologi yang ada pada vending machine ni tidak boleh menyaingi daripada syarikat lain, insyaAllah. Okey Tuan Haji, saya nak sebut sedikit lah tentang yang Tuan Haji ada sebut tentang sisi ikan ni. Jadi kalau apa ni, macam sisi ikan ni, biasanya kalau sisi ikan ni kita buang Tuan Haji tau. Kita tak ada, yalah macam apa ni, mak ayah saya ke atau mak saya ke ataupun nenek saya bila masak tu, dia ni sisi ikan ni kita buang. Tapi macam mana yang apa ni, sisi ikan tu boleh letak dalam penapis air? Apa yang kebaikan dia dan kelebihan dia? Okey, sebenarnya adalah satu anugerah yang Allah bagi. Seekor ikan talapia ni, dia punya sisik ni boleh membantu untuk kesihatan kita, berbanding dengan sisik ikan lain. Sebab itu di Indonesia, satu tempat yang mana pengeksport terbesar sisik ikan ni ke Jepun, ke Korea, mereka buat collagen. Itu kelebihannya. Dan apabila kita lihat, bila sebut sisik ikan ni, tak bau ke, tak anyir ke dan sebagainya, jangan risaukan perempuan. Sisik ikan ni kita proses mengikut R&D yang dibuat oleh Universiti UPSI, Universiti Teknologi Universiti Sultan Idris di Tanjung Malim, yang mana mereka telah memberikan pembelajaran tentang proses bagaimana sisik ikan tu bila permulaannya dibakar, bagaimana kita uli menjadi satu bioceramic, yang mana kita menghasilkan satu bioceramic yang kita masukkan. Itu fakta. Umur meningkat, perputaran telah akan. Dan ada juga saya pernah, kalau tak silap saya, dia sampai ada 800 dia berterabur kat bawah. 800 tanpa kita sedar. Jadi kita kena tengoklah, 2 minggu sekali kita tengok. Bulan pertama mungkin collection kita mungkin tak banyak, mungkin dalam 200-300 sebab orang tak kenal. Tapi insyaAllah masuk 3-4 bulan, 5 bulan, Masya Allah, ya Allah, Allah akan bagi rezeki yang baik. Dengan niat kita bahawa kita menjual ataupun kita mengadakan vending machine ini untuk keselamatan umat kita, iaitu kesihatan mereka. Itu lebih penting. Tuan Haji, apa ni yang Tuan Haji kata tadi, bila beli vending machine dengan Hijrah ni, kita ada konsultan, kita berikan konsultan pada kita punya pembeli kita. Jadi bermakna Hijrah ni, tuan-tuan, perempuan, Hijrah ni bukan saja menjual, tapi dia membantu untuk anda menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi apa ni, macam tadi Tuan Haji kata tentang sisi ikan kan. Jadi tuan-tuan jangan risau, sebab apa, saya dah pernah minum vending machine, air vending machine ni.
air dia tidak bawahnya tuan-tuan. Kadang ada orang risau kan, kalau orang kata apa ni, air ni takut ada bau kan, tapi kita apa ni, saya difahamkan sisik ikan ni telah dibakar pada pada tahap yang lebih tahap tinggi 1200 darjah Celsius. Kalau kita masuk dalam tu rasa hilang terus dah tak nampak dah tulang-tulang kita kan. Okey, Tuan Haji. Jadi Upsi Tanjung Malim. Bukan kaleng-kaleng tempat. Ya. Upsi ni adalah apa ni, kalau tuan-tuan tahu kan, Upsi ni adalah tempat yang apa ni, dan teknologi ni saya difahamkan berkongsi dengan teknologi dengan ni satu hospital ni Tuan Haji. Okey, untuk makluman bila sebut sisik ikan talapia ni dia ada dua fungsi Ya. Satu fungsi ni apabila tulang kita retak, berlaku peretakan tulang, kita masukkan dalam serbuk sisik ikan tadi, tulang ni cepat tumbuh. Jadi Hospital Zahra di Bangi dia ambil patent tentang teknologi sisik ikan ni untuk percambahan atau pertumbuhan tulang. Dan Hijau Water kita ambil teknologi ni, kita patent 122 buah negara yang mana orang lain tak boleh gunakan sisik ikan untuk industri penapian air. Itu kelebihan yang ada pada kita. Ya. Jadi apa ni, sisik ikan ni adalah telah dipatenkan, dan brand ni telah dipatenkan, dan kita adalah satu je syarikat yang apa ni, yang menggunakan teknologi ni. Dan ada soalan daripada ni, dulu saya ejen, soalan dia apa ni, Nurul Fahana, PKP kali ini bukti second income. Okey, Nurul Fahana Rusli, PKP. Okey. Jadi sebelum apa ni, saya tanya soalan yang special kan, soalan yang ramai dekat luar sana kan, orang yang dekat dalam ni yang nak tahu tentang apa ni, tips bagaimana boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya, yang sukses macam Tuan Haji kan. Sebelum tu kita apa ni, Tuan Haji ada keluarkan satu produk Hijau Nature Herb daripada syarikat Hijau Nature Herb tentang produk nano, itu apa, toner. Apa yang saya fahamkan, toner tu menggunakan apa, nano teknologi. Jadi orang kata, boleh Tuan Haji share sikit tak tentang toner tu? Untuk makluman, di bawah Hijau Water ni kita ada satu syarikat Hijrah Nature Herbs Sinar Berhad, yang mana saya buka syarikat ni sebenarnya bukan untuk bersaing dengan syarikat-syarikat lain. Kalau nak katakan toner, sabun mandi, banana koko, banana milk, ubat gigi, beratus-ratus syarikat di luar sana banyak, boleh beli. Tapi itu bukan niat saya. Tapi saya lebih suka membuat satu produk yang ada inovasi, yang ada perbezaan daripada yang lain. Contoh saya ambil ubat gigi lah. Dekat pasaran ada 100 lebih ubat gigi, tetapi ubat gigi teknologi nano ni tak ada dekat pasaran. Yang berasaskan sisik ikan tak ada. Toner yang ada dekat pasaran, ada yang tak ada halal, ada yang bahan kimia, yang tak ada kelulusan KKM pun ada. Tetapi saya buat semua ada, dan ditambah kelebihan nanoteknologi. Bila kita spray dekat wajah kita tu, semua orang nak cantik, maka nanoteknologi ni dia akan masuk dalam liang rumah untuk protect kalau sekiranya ada jerawat atau sebagainya. Dengan izin Allah, ramai yang dah buktikan kita punya produk ni. Jadi bermakna kita punya produk-produk, contohnya macam banana koko, kenapa ada nano, kenapa tak nak letak, kenapa kena letak nano? Sebab bila kita minum, cepat serap dalam badan. Itu yang penting. Sebab itulah perlunya ada teknologi nano yang kita buat hingga ke hari ini. Okey, Taji, apa ni? Dan yang best je pada malam ni, orang yang booking untuk pembelian vending machine Tuan Haji Tuan Haji yang mana yang booking ni, setiap pembelian vending machine mungkin dalam tempoh 24 jam yang bermula daripada semalam 9.30 hingga ke 12 malam. Okey, Tuan Haji Tuan Haji berikan satu hadiah special Tuan Haji. Hadiah yang baik hari ni. Hadiah yang special Lepas tu yang dia fahamkan ni produk ni daripada syarikat Hijau Nature Herb. Jadi dia punya apa Tuan Haji? Dia punya apa ni? Dia punya yang Tuan Haji nak berikan tu. Tuan Haji nak berikan hadiah apa tu Tuan Haji? Okey, untuk makluman satu hadiah saya sebelum tu saya nak minta pada penonton semua tunggu ada tip-tip yang saya nak berkongsi di akhir acara ni. Jadi hari ni siapa yang
beli vending daripada semalam, Aha. saya bagi satu produk untuk keharmonian rumah tangga. Wow, best tu. Sebenarnya untuk merapatkan hubungan keluarga suami isteri ni Aha. banyak cara kita boleh buat. Ya, betul. Tetapi salah satunya Aha. saya ada satu produk nanoteknologi Aha. iaitu kopi lohan. Kopi lohan ni tu Haji ya. Kopi lohan inilah yang salah satu daripada untuk kita merapatkan hubungan suami isteri kita. Malah lebih daripada itu, iaitu untuk kita pergerakan kita yang mungkin sekarang ni PKP dah pasal 2, 3, 4, kita nak bawa anak-anak kita melancong, nak memandu jauh-jauh, kita perlukan tenaga, energi yang kuat. Jadi insyaAllah dengan izin Allah ni kita ada kopi lohan. Wow. Saya akan bagi percuma. Wah, ni kopi lohan kalau boleh tengok. Ni best dia. Ni kopi lohan. Okey Tuan Haji, kalau tengok kat sini Tuan Haji, kopi lohan ni apa kelebihan dia Tuan Haji? Kopi lohan ni. Kalau saya tengok kat sini ada kolesterol free, ada no sugar, lepas tu ada nanoteknologi Tuan Haji. Okey. Tuan Faris Yeah. kalau sebut minum kopi ni, orang diabetes dia tak boleh minum sekiranya ada gula. Tapi alhamdulillah saya buat kopi lohan ni satu buah yang berada di negara China sana. Itu kelebihan yang Allah bagi. Satu pokok yang mana buah ni masa saya pergi di 4 tahun lalu bersama dengan tim JAKIM, yang mana saya melihat bahawa orang-orang dewasa, orang tua perempuan berumur 100 tahun, 90 tahun masih kuat lagi angkat bakul di lereng-lereng bukit. Mereka mengamalkan makan buah ni, buah sop dan sebagainya. Jadi dari situlah idea saya nak bawa produk ni ke Malaysia, yang mana saya mengimport buah yang hijau tu untuk diproses untuk jadikan kopi, yang mana saya namakan kopi ni kopi hari-hari malam Jumaat. Hari-hari malam Jumaat. Ada kopi untuk malam Jumaat? Tidak. Yeah. Saya punya kopi hari-hari malam Jumaat. Itu adalah satu teknik, tagline yang saya buat, yang mana insyaAllah lah ini salah satu cara untuk kita, orang kata, mengeratkan lagi hubungan suami isteri, dan juga bagi mereka perempuan yang nak dia boleh melambatkan insyaAllah menopause. Menopause Ya. Okey Tuan Haji, kalau ni kopi ni orang yang ada kencing manis boleh minum ke? Saya tidak menggunakan gula pasir. Saya gunakan nano sweetener. Nano sweetener Okey Tuan Haji, soalan ni ditunggu-tunggu oleh usahawan-usahawan di luar sana kan. Soalan ni. Okey, ni soalan yang special lah pada malam ni Tuan Haji. Jadi soalan dia pada malam ni adalah boleh tak Tuan Haji share kan ataupun berikan nasihat pada usahawan di luar sana Tuan Haji? Inilah yang saya nak ceritakan pada hari ini. Jadi apabila kita nak berbisnes, yang pertama kita kena menonjolkan diri kita lah. Siapa kita sebenarnya. Sebab itu dalam bila sebut saja promosi vending machine daripada semalam ni, saya post 3-4 grup je, alhamdulillah Allah bagi izin 4 unit vending machine saya terjual. Alhamdulillah. Bukannya susah. Jadi peribadi Tuan Haji? Ini peribadi saya. Dengan kesibukan saya nak jaga kilang, nak jaga stokis, nak jaga staff, nak jaga anak, nak jaga isteri, tapi semua berada di handphone kita, di jari kita. Kita boleh berbisnes melalui handphone kita dengan niat kita post tu bukanlah meletakkan bisnes tu nombor 1. Sebenarnya kita nak share pada pelanggan kita yang ada duit, kenapa simpan, keluarkan untuk pelaburan. Paling tidak pun kalau duit tu tak pakai, beli vending machine ni letak dekat pusat tahfiz, ataupun di mana-mana tempat. 50% niat hatiku untuk sedekah kepada pusat tahfiz, 50% kepada diri aku. InsyaAllah rezeki akan bertambah. Itu sebablah kenapa kita perlukan vending machine. Jadi persoalan tadi, tip-tip tadi untuk kita berbisnes, yang mana yang pertama saya nak nasihat kepada usahawan di luar sana. Pertama adalah niat kita nak membantu masyarakat. Apa masyarakat menghadapi masalah hari ini? Kita sebab tu ada satu soalan, dia kata kopi lohan ni hanya untuk lelaki saja ke? Tidak. Kopi lohan ni untuk wanita. Wanita yang selalu memandu, mungkin wanita yang stres, lelaki yang stres. Kadang-kadang kita tengok handphone, selalu tengok komputer, kadang-kadang kita rasa macam kita keletihan, tidak cukup tidur. Bila kita minum ada sedikit simptom sementara. Kalau yang stres tu dia ada rasa macam masa sakit sekejap di bahagian leher sementara. Kenapa? Pelancaran darah tu kita nak perbaiki. Sebab kitanya darah kita ni yang ada yang beku dan sebagainya, yang tak pernah lancar. Jadi dengan izin Allah bila kita minum, pelancaran tu berlaku, maka peredaran kita ni berjalan dengan baik. Jadi
tak kisah lelaki perempuan boleh minum. Dan saya fahamkan tadi dia boleh melambatkan menopause Tuan Haji. Ya betul. InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum Tuan Haji teruskan tadi Tuan Haji punya tadi. Jadi apa ni? Untuk yang ada dekat dalam live pada malam ni, untuk anda stay tunggu sehingga akhir sekali. Sebab apa? Malam ni kita akan umumkan siapa pemenangnya. Dan sekiranya anda tak ada pada malam tu, jadi anda rugilah. Sekiranya nama anda naik dan anda tak ada dalam tu, jadi anda rugi. Jadi tunggu sehingga habis live ini Okey Tuan Haji, berbalik pada soalan tadi Tuan Haji. Share tentang apa ni, nasihat kepada usahawan di luar sana kan. Yang ingin menjadi usahawan, yang apa ni, ingin menjadi yang apa ni, ingin mula-mula untuk berjinak menjadi buat bisnes. Boleh Tuan Haji share kepada usahawan di luar sana tak kira apa bisnes Hijrah Water ke Hijrah Nature Herbs ke ataupun syarikat lain. Ambil tip ni Yang pertama, apa masalah pelanggan kita hari ni? Apa masalah masyarakat Malaysia hari ni? Kalau lelakinya ada masalah kencing manis, ada yang darah tinggi dan sebagainya. Inilah permasalahan yang berlaku dekat negara kita ini. Jadi permasalahan inilah yang pertama kita nak selesaikan. Jangan terus kita kepada menjual. Tuan beli ni. Kalau boleh kita janganlah buat macam itu. Yang pertama, kita lihat apa masalah pelanggan sebenarnya. Apa yang mereka nak. Yang inilah yang kita perlu tahu. Kalau yang ada kencing manis, kita faham apa penyelesaian dia. Jadi yang pertama adalah apa masalah pelanggan. Yang kedua, apa yang kita buat ni? Kita jual tempe ke? Kita jual pisang ke? Kita jual water filter ke? Kita jual apa? Yang inilah yang kita wawarkan. Kadang-kadang kita ni duduk dalam syarikat Hijrah Water ataupun syarikat EBCD, jiran sebelah pun tak tahu apa kita niaga. Berat nak cakap. Walaupun mereka tak beli, kita kena wawar apa yang kita buat. Apa yang kita jual sebenarnya. Apa yang kita dah lakukan. Jadi yang menjadi masalah ni lah dia. Bila kita jumpa saudara-mara, engkau berniaga apa? Hijrah Water, aku tak pernah dengar. Sebab kita tak pernah wawarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga adalah barulah masuk pada jualan. Kita jangan terus kepada jualan. Saya minta maaf kepada industri contohnya takaful dan sebagainya. Apabila orang telefon, Tuan Haji, saya datang nak jumpa, nak jual takaful, orang akan lari. Jadi saya percaya usahawan takaful mereka telah dilatih bijak bagaimana cara nak tackle pelanggan kita, tidak meletakkan ayat takaful itu sebagai satu point untuk kita jumpa pelanggan. Mereka ada strategi. Begitu juga kita kena belajar. Yang mana kita jangan terus kepada menjual, kita mencari penyelesaian pengguna. Apa yang kita buat, last kali kita menjual. Soal jual itu kena fikir. Kadang-kadang kita tak ada rezeki pada kita, tapi jangan give up. Kerana Allah mungkin tentukan bukan hari itu, bukan besok, bukan lusa. Inilah 3 perkara yang mana usahawan perlu ada. Jangan meletakkan sale tu nombor 1. Kita hanya berkawan lah. Kita dah ceritakan apa yang kita buat, kita berkawan. InsyaAllah satu hari dia akan terbuka, barulah sale kita akan kita lakukan. Itulah saya punya tip. Dan juga tip yang kedua ialah dari segi ilmu. Semua usahawan atau tak kira tak usahawan dan sebagainya, ilmu dia penting. Kita meletakkan ego tu di luar. Kalau kita masuk dalam dewan, kalau kita pakai blazer tu, ibarat blazer tu letak di luar. Kita kena ikut. Walaupun kadang-kadang program motivasi tu terlalu orang kata, alah ini aku dah buat dah semua. Tidak, kita kena letakkan ego tu di luar. Jadi yang pertama tu ilmu. Kita kena belajar. Ilmu ni sebenarnya banyak menyelesaikan apa saja downline kita, masalah pelanggan. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita akan kecundang dalam berbisnes. Yang kedua, kita bijak menyelesaikan sesuatu. Dalam industri perniagaan, kita bijak menyelesaikan sesuatu. Kalau kita pelanggan kita ada masalah, dekat mana yang seharusnya kita rujuk. Saya selalu saya cakap dengan usaha kita, ibarat dalam perjalanan. Sekarang ni PKP dah mula fasa 3-4, kita berjalan bawa kereta BMW atau Mercedes sampai dekat Melaka, dekat Seremban, kereta-kereta rosak. Kita pun telefon mekanik yang kita salah pilih, mekanik Proton Sagah, Perodua dan sebagainya. Kita telefon, nak murah, tolong selesaikan kereta saya, penyelesaian tidak akan dapat dilakukan. Kenapa? Kita tidak bijak menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi usahawan, apabila anda menerima sesuatu masalah, rujuk kepada usahawan-usahawan lain, kawan-kawan kita yang bijak, yang boleh kita rujuk untuk menyelesaikannya. Apabila tayar pancit pergi kedai emas, mana ada jual tayar ke kedai emas? Yang ketiga, kreatif. Kreatif ni memang selalu saya tekankan. Kita kena bijak. Kadang-kadang usahawan ni bila tengok jiran sebelah jual tempe, dia pun nak jual tempe.
Yeah. Tengok goreng pisang lagi laku, nak jual goreng pisang. Tapi kita harus bijak, kita kena kreatif. Tempe memang bagus, jual orang tak. Yeah. Tapi cuba kita letak cheese, kita letak sardin sikit. Ah, Nampak benda tu inovasi. ada kelainan. Nampak ada kelainan. Hmm. Inilah yang kita harus lakukan. Buat apa orang meniaga tempe, kita semua nak ikut meniaga tempe? Ya. Jadi kita kena ubah. Macam burger sekarang ni banyak jual burger. Cuba jual burger sayur. Sayur tu jadikan burger. Ini burger sayur. Tengok orang nak rasa. Kalau ada 1 juta yang nak rasa, untung RM1, 1 juta kita dapat. Wah. Jadi orang nak satu benda yang kelainan, nak cuba. Lepas ni tak sedap, tak apa. Tapi 1 juta dah jual. Inilah kita kena kreatif dalam industri apa saja yang saya sangat-sangat perlukan. Kerana itu, kenapa saya terlibat dalam industri menapi air itu? Asalnya saya terlibat dalam multi-level. Ya. Saya terfikir, kalau saya tak terlibat dalam multi-level, orang tak kenal saya. Ya. Jangan cari satu multi-level yang syarikat EBC baru nak naik. Ah. Bila kita panggil orang, jom, saya ada syarikat EBC, pergi ke Dewan, orang tak akan datang. Yang datang pun mungkin 3-4 orang. Kalau kita dalam industri syarikat besar, contohnya Hijrah atau sebagainya, siapa nak dengar taklimat saya? Ramai orang akan datang. Ya. Sebab kita bijak memilih satu syarikat yang terkenal untuk crowd, untuk ambil orang. Kalau kita syarikat yang baru, orang tak nak datang. Jadi dengan cara macam tu, kita dapat kenalkan diri kita. Itu saya berhijrah daripada satu ke satu. Saya dapat promosikan diri saya, dan satu masa bila saya nak berniaga, orang-orang kawan-kawan saya inilah yang boleh berbisnes dengan saya. Itulah kita perlu ada satu bijak. Dan akhir sekali saya nak bagi tahu, dalam perniagaan ni sering saya katakan letak duit itu nombor 10. Nombor 10 Saya selalu ingatkan kepada usahawan saya, dan juga saya nak nasihat kepada usahawan-usahawan di luar sana, meletakkan duit itu nombor 2, 3, 4, 5 atau yang ke-10. Dan apa yang kita nak letak nombor 1 adalah kita nak menyelesaikan masyarakat kita hari ini. Ya. Apa yang mereka hadapi hari ini. Orang yang baru nak berniaga, apa yang kita nak bawa. Kita tunjukkan mereka dari segi digital marketing, yang mereka yang duduk kat rumah, kita ajar dia dan sebagainya. Kita meletakkan orang kata permasalahan masyarakat bersatu. Ya. Saya tak nak usahawan saya di luar sana apabila bawa vending nak jual ni, dia kata, "Pakcik, beli vending di sini 12,000, letak dekat kedai ni pendapatan 14,000 sebulan." Kenapa? Mereka nak duit, nak jual. Mereka sanggup menipu dan sebagainya. Ya. Minum air Hijrah ni yang ada kalsium ni, hari ni pakcik reput tulang, besok dah tegak berjalan. Tulang dah tak reput lagi. Ya. Nampak tak kat situ? Mereka meletakkan duit tu nombor 1, mereka menipu, mereka cuba nak mempengaruhi pelanggan supaya membeli. Jangan risau tuan-tuan perempuan, apabila kita berbisnes, pelanggan kita tak beli, mungkin rezeki itu Allah tak bagi pada kita itu. Ya. Mungkin hari esok, mungkin di tempat lain. Bila kita bercerita tentang baik, Allah akan bagi pahala. Itu lebih penting. Jadi ada satu soalan. Siapa yang boleh jawab soalan saya ni? Okey. Saya bagi satu pack banana koko. Harga RM30. Jadi Bagi mereka yang dah tahu tu, usahawan Hijrah tu tak perlu jawab lah. Saya bagi usahawan yang tak tahu, yang tidak tahu soalan saya ni. okey. Jadi sebelum Tuan Haji pergi ke soalan yang terakhir kan, soalan ni untuk siapa dapat jawab soalan ni, anda berpeluang untuk dapat hadiah satu pack banana koko banana koko. Betul. Okey. Jadi Tuan Haji, macam saya ulang tadi kan, Tuan Haji katakan tentang tips-tips dia. Satu, kita perlu selesaikan masalah. Masalah apa yang masalah pelanggan kita ataupun apa masalah orang ramai, kita perlu selesaikan. Betul kan Tuan Haji? Betul. Selesaikan masalah dia. Dan yang kedua, Tuan Haji share tentang kita perlu sentiasa top up ilmu. Kita selalu kena kita kena letak, kalau kita seorang kita dah lama dah berniaga dan kita ada nak kita kena top up ilmu kita tu, kita kena letak kita punya pride kita dekat luar dan kita masuk ke dekat ni. Betul tak je? Ya, Dan selain itu juga Tuan Haji share tadi, keuntungan tu kita jangan letak nombor 1. Sebab apa? Macam Tuan Haji kata tadi, bila kita meletak keuntungan nombor 1 ni, kita akan dah start menipu, start cakap janjikan yang indah-indah. Jadi dekat sini kita itulah salah satunya tip daripada Tuan Haji. Dan sebenarnya Tuan Haji banyak lagi Tuan Haji nak share ni. Kalau siapa yang datang ke HQ dapat jumpa Tuan Haji kan, macam-macam Tuan Haji share ilmu ni kan. Jadi sebelum Tuan Haji sebelum Tuan Haji start soalan Tuan Haji ni kan, jadi saya nak tengok berapa ramai yang pada malam ni boleh yang ada kat dalam live kita malam ni. Kita tengok. Cuba say hi sikit, atau bagi love sikit dekat saya.
Boleh tak? Okey. Jadi soalan Tuan Haji ni soalan apa ni? Siapa dapat menjawab soalan pada malam ini, dia akan dapat hadiah banana koko kan. Okey. Okey Tuan Haji, apa soalan ni Tuan Haji? Okey, sebelum saya masuk pada soalan, saya nak bagi tahu satu tentang apa masalah masyarakat hari ini yang berduit, yang ada duit, ada yang 50 tak berduit, ada yang 50 berduit. Satu cara kita nak menyelesaikan masalah ini, kita menambahkan pendapatan mereka. Itu satu pahala yang kita dapat, iaitu semuanya yang saya kata tadi, satu perniagaan vending machine. InsyaAllah saya pun pernah bantu ramai usahawan di luar sana yang mereka mempunyai pendapatan seorang buku, tapi dengan adanya vending machine mereka dapat mengembangkan ekonomi dia. Itulah yang terbaik. Jadi berbalik kepada soalan saya tadi tu, saya nak tanya soalan apa beza 90% kita belanja dalam bisnes kita, 10% kita sedekah. Saya ulang balik, apa beza 90% kita belanja pada perniagaan kita, 10% kita sedekah. Okey, cuba boleh type kita punya ni, kita ni kru kita type soalan Tuan Haji tadi. Atau 10% sedekah, 90% belanja. Sama sebenarnya. 10% sedekah, 90% belanja, 10% belanja, 90% sedekah. Sorry 90% belanja, 10% sedekah. Yang satu lagi 10% sedekah, 90% belanja. Apa beza kedua-dua? Okey. Jadi minta kru typekan dekat ruang komen kan. Jadi soalan daripada Tuan Haji tadi, apa perbezaan dia? Iaitu 90% kita belanja dan 10% sedekah. Dan atau 10% sedekah, 90% kita belanjakan. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, sila type di ruang komen. Dapat peluang, dapat apa ni? Banana koko ni. The best ni banana koko. Banana mix. Okey, maaf saya. Susu pisang. Susu pisang. Banana mix. Yang best ni kan banana mix Siapa dah start minum ni dia akan jatuh cinta. Sebab apa? Anak saya sendiri kan, bila dah start dia minum air banana mix tu, dia memang dah tak nak lah susu pisang dekat luar tu. Dia terus dengan apa ni? Dengan banana mix tu. Jadi siapa yang boleh berjaya jawab soalan ni boleh type dekat ruang komen tu. Okay, kru minta ni type soalan. Kelebihan banana mix ni, boleh tu Haji share kan. Okay, ada setengah syarikat pisang adalah flavor, tapi kami gunakan ekstrak pisang. Ekstrak pisang Lepas tu banana mix kita tidak menggunakan gula pasir. Orang diabetes boleh minum. Lagi satu susu. Kita pakai susu daripada New Zealand, bukan creamer, susu asli dari New Zealand. Naikkan kita kena jual mahal, tapi kita masih lagi jual murah. Satu pack tu RM30, dia ada 15 sachet. Jadi kelebihan banana mix ni adalah untuk pembesaran tulang, dan juga kita ada di situ vitamin B dan D, dan ada pengiktirafan daripada Nano Malaysia, iaitu kita punya susu pisang ada nanoteknologi. Dan dapat pengiktirafan halal daripada JAKIM tadi halal dan mesti. Dan kalau tuan-tuan perempuan nak tahu kan, setiap produk Ijrawata ni kita akan hantar untuk buat dapat pengiktirafan daripada JAKIM, dan kita akan pastikan produk itu selamat untuk diguna pakai. Itu yang apa ni daripada Ijrawata yang berat lah. Okey Tuan Haji, jadi kalau ada dapat jawapan lah. Jadi kita tengah tunggu je dia punya ni. Boleh ni kru bantu saya. Okey. Jadi kalau dekat sini, salah satunya kalau kita tengok dua-dua sunnah. Okey. Tak ada beza, dua-dua dapat untung. Okey. Satu Rosliah keberkatan. Umi Salihah dapat duit, dapat akhirat. Okey, lepas tu Mas belanja 10%, 90% sedekah. Ada satu beza yang Amirul Anwar. Okey, bezanya adalah lebih banyak kita bersedekah, lebih banyak Allah meluaskan rezeki kita. Keberkatan kita macam kita pergi kedai makan, minta cawan, kita dapat cawan. Minta air kosong, kita dapat cawan dan air. Okey. Jadi kalau boleh ni tak? Boleh dekat ni tak?
Sebab Tuan Haji Okey masih lagi kurang tepat. Saya bagi clue clue. Apa beza 90% duit kita ni kita berbelanja untuk bisnes kita. Adalah baki tinggal 10% untuk kita sedekah. Dan satu lagi usahawan 10% dia sedekah, 90% dia belanja. Ayat yang sama tetapi maksud yang berbeza. Saya bagi clue satu. Clue. Ini cepat jawab Siapa yang pertama jawab tepat, saya bagi hadiah. Okey. Saya bagi clue. Waktu bulan puasa, bulan Ramadan, peniaga-peniaga dia mula masak mi goreng, nasi goreng. Dia pergi menjual. Agak-agak dekat maghrib ni adalah baki mi goreng ada 3-4 bungkus yang tak laku untuk dijual. Dia ambil, dia sedekah dekat masjid atau surau. Sepatutnya lepas kita masak pukul 3-4 tu, apa salahnya 4-5 bungkus kita pergi ke masjid untuk kita sedekah, lepas tu kita berniaga. Itu clue dia. Cuba jawab. Okey, Taji tengok kat sini. Okey. Baik, Taji okey. Taji. Ada yang menjawab niat ada. Ada yang apa? Saham untuk akhirat, pahala berlipat kali ganda. Magnet rezeki ada. Lagi saham akhirat untuk menarik rezeki, untuk dapatkan pahala berganda. Ramai yang jawab ni. Kita Haji tengok Haji. Syam KB ni 90 daripada belanja, 10% dapat ganjaran. Membuka rezeki berganda. Tadi siapa yang cakap tadi? Mana? Yang tadi. Yang tadi Syam KB 90%. Hampir tepat, hampir tepat. Syam KB hantar jawapan anda hampir tepat, iaitu 90% dari belanja 90 daripada belanja dan 10 dapat ganjaran. Hampir tepat. Okey, 10% untuk kebukatan, 90% pencaturan modal, 10% untuk kebukatan. Jadi kurang tepat. 10% untuk kebukatan, 90% untuk diri sendiri, family dan bisnes. Kurang tepat. Kurang tepat. Okey, kita tengok lagi. Ada yang kata komen tak naik Okey, cuba kalau tengok bawah-bawah. 90. Okey. Ada tak Tuan Haji? Kita tengok Tuan Haji tengah mencari siapa yang berjaya. Nanti kita akan post kepada anda. Nanti kru kami akan PM anda. Saya ulang lagi Ada dua usahawan. Satu usahawan 90% dia belanja, 10% dia sedekah. Ada satu usahawan 10% sedekah, 90% dia belanja. Apa beza dua usahawan ni? Okey, kita tengok dekat bawah, komen-komen bawah. 10% untuk infak Tuan Haji, 80% untuk diri sendiri, 10% untuk wakaf. Kurang tepat. Kurang tepat. Keuntungan separuh sedekah, lebihan dapat ganjaran pahala. Syam KB. Keuntungan, okey, berdaya izati, keuntungan berganda dan berterusan. Okey, saya bagi satu niat betul jawapan Okey. Saya nak yang terpantas. Mana bagus? Okey. Yang pertama ke yang kedua? Okey, jawab. Yang pertama ke kedua? Okey, so tadi Tuan tanya mana yang bagus? Yang pertama atau yang kedua? 90% belanja ke 10% yang sedekah dulu? Mana yang dulu? Mana yang bagus? A ke B? Seorang senang. Ada yang pertama, nombor yang pertama apa? Kedua. Yang pertama Azhar Makno nombor 1. Okey, yang lagi yang jawapan kedua Hajati nombor 2. Okey, saya nakkan yang Hajati tu nombor 2. Soalan dia tepat nombor 2. Yang nombor 1 salah. Betul dia. Okey. Okey. Haji Wati Hamzah. Okey. Tuan-tuan dan puan, kenapa pilih nombor 2? Ada satu sawan dia berbisnes. Kalau duit dia RM100 ni, RM90 tu dia belanja bisnes lah. Dia buat bisnes, buat marketing dan sebagainya. Dia dapat keuntungan. Barulah dia buat sedekah yang 10% tadi. Ada satu sawan, dia sedekah dulu 10%. Yang lebih dia buat bisnes. Jadi dari segi keikhlasan sebenarnya, kita kena sedekah dulu tuan-tuan dan puan. Jangan tunggu kita dah susah ni ataupun dah untung, dah kaya, baru nak sedekah. Waktu time susah ni kita sedekah 10% ni, barulah kita berbisnes.
Jangan kita bisnes dulu, dah kaya, last kali 10%, ni duit untuk masjid. Jadi kalau boleh usahawan di luar sana, saya nak nasihatkan diri saya, tuan-tuan dan puan, kita sedekah dulu. Di dalam keadaan kita ni belum tahu pendapatan ni, Allah saja yang nak bagi kita ni rezeki. Tapi niat kita ni sedekah dulu. Tak kira berapa banyak, RM1 ke 10 sen ke, dengan harapan Allah akan menyenangkan, meluruskan perjalanan kita bila kita berbisnes. Itulah yang nombor 2. Tahniah saya ucapkan. Tahniah kepada Hajawati. Betul, sedekah baru bisnes. Ingat Cik Faris kalau kita ada duit ni, banyak ni lah macam kata dalam poket kita ni, kalau tak saya sini ada RM2. Sebenarnya duit-duit ini semua bukan duit kita, tuan-tuan. Ada 10 sen atau 20 sen ni duit orang lain. Jadi harus kita asingkan, kita bagi pada orang yang berhak. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki, tidak kira di mana saja yang akan datang. InsyaAllah. Betul. Jadi kalau kat sini tadi kita perlu bersedekah dulu. Baru kita mulakan macam ada kata pada Amir Anwar ni, macam orang katalah sedekah bukan tunggu kita kaya, tapi sedekah lah sampai kita kaya. Betul tu Amirul. Amirul kan. Okey. Jadi adakah kru malam ni kita nak umumkan siapa pemenang? Kru? Kita nak share ni. Tapi minta anda stay sebab apa? Kita akan umumkan pemenang pada malam ni. Tuan Haji akan umumkan sendiri pemenang dia pada malam ini. Jadi kita dah boleh stop untuk buat kiraan ke, Kru? Belum lagi. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan kan, bila kita bagi hak orang lain, Allah akan bagi hak kita. Ya, betul. Okey. Jadi apa ni? Jadi pada malam kita akan umumkan kita punya ni. Siapa nak? Okey, jadi kalau pada malam kita akan umumkan pemenang dia. Agak-agak siapa pemenang dia? Kalau anda rasa anda pemenang dia, type itu saya pemenang dia. Saya adalah pemenang. Type saya adalah pemenang. Kalau anda rasa rezeki anda malam ni, anda type. Mana tahu ada yang umumkan ada nama anda kan, kita tak tahu kan. Okey. Jadi kita ni siapa? Agak-agak siapa yang menang untuk malam ni? Untuk apa? Untuk pemenang share terbanyak. Share terbanyak. Okey, daripada siapa ni? Daripada kita ramai pada malam ni kan. Saya difahamkan kan, daripada Rahim, daripada Tuan Rahim, daripada apa ni? Temeloh. Pun ada. Saya adalah pemenang. Ya, tekan lagi, saya adalah pemenang. Kita tengok, mana tahu anda adalah pemenang pada malam ini. Okey. Ya, itu dia. Apa? Tahniah ke atas diri sendiri sebab join live. Ya, betul. Tahniah dan tahniah juga saya ucapkan pada anda sebab apa anda telah berikan masa untuk malam ni kan. Dan best Tuan Haji kan, apa ni, anda dapat ilmu daripada Tuan Haji kan. Tips-tips macam yang tadi, sebelum tadi tips tadi, kita kena selesaikan masalah orang. Ya jadi Tuan Haji ya, betul. Kita kena selesaikan masalah orang ramai. Dan dalam bisnes kita kena selalu bersedekah. Kalau apa ni, kalau kita ni jual nasi lemak atau jual kuih kan, kita jual apa ni, RM3 kan, mungkin kita boleh berikan, kita bagi sedekah, kita letak 4 kan, kita letak 4 ketul, kita berikan pada pelanggan kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita tahu rezeki kita ni bukan sahaja, kadang bukan waktu tu, tapi kadang kemudian esok ke minggu depan ke kan, rezeki ni Allah janjikan. Siapa yang usaha pasti akan dapat. Okey. Jadi tu ramai tu. Ramai pada malam ni kan. Saya nak hadiah, saya adalah pemenang, Okey. Jadi apa ni, kita tunggu. Saya adalah pemenang, saya tak menang. Janji saya dapat ilmu dan nasihat daripada Tuan Haji. Alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat kan. Kita boleh gunakan walaupun anda ada yang bukan bersama hijrah, tapi anda nak set up untuk bisnes anda. Itu adalah satu ilmu yang kita boleh guna pakai. Jadi
Tuan Haji saya pun nak menang juga, merpati kelisa. Merpati kelisa kan. Okey. Allah. Jadi jadi kita akan pemenang kita tempat apa ni, tempat yang kedua. Tempat yang kedua kan. Okey, dah start dah start apa ni, kru saya dah start kira untuk pada pemenang dia. Okey. Pemenang tempat yang kedua, saya umumkan tempat yang kedua dulu Tempat kedua dulu. Okey. Dia seorang wanita. Betul je? Seorang wanita. Okey, saya akan umumkan tempat yang kedua, share yang terbanyak. Okey. Pemenang tempat kedua mendapat RM200. RM200 tu. RM200 seorang wanita. Siapakah dia? Dan bermula hurufnya dari nama dia bermula daripada huruf A. Tinggal di Malaysia. Okey. Tinggal di Malaysia. Betul. Tinggal di Malaysia. Agak-agak siapa dia? Nama dia bermula daripada huruf A. Malam ni tempat kedua. Dan dalam nama dia tu ada huruf F. Sama macam saya ada F, Faris. Tapi dalam nama dia tu ada huruf F. Nama pertama dia bermula daripada huruf A, dan yang dalam nama dia tu ada huruf F. Okey. Jadi saya pastikan pastikan anda ada dalam live ni bila Tuan Haji sebut. Okey, Tuan Haji sebut, jadi anda standby dan saya akan kira 1 sampai 10. 1 sampai 10. Sekiranya nama anda telah disebut, okey, pastikan anda tulis saya. Okey. Jadi pemenang untuk tempat kedua adalah siapa, Tuan Haji? Okey, nama yang Allah bagi rezeki pada hari ini ialah Afrina Ina. Ya. Tahniah saya ucapkan kepada Afrina Ina. Siapa? Ada tak orang dia? Afrina Ina. Saya kira 1, 2, ya, 3. Afrina. Ya, tahniah saya ucapkan kepada Afrina Ina. Okey, nanti nanti saya punya kru saya akan PM anda. Okey, Afrina Ina ni telah share sebanyak berapa? Kru? Berapa? Terlalu banyak. Okey. Okey, tahniah saya ucapkan kepada Afrina Ina. Okey. Jadi tahniah saya ucapkan lagi sekali kepada Cik Puan Afrina Ina. Okey. Okey. Jadi dan okey, tempat yang pertama yang ditunggu-tunggu. Okey, tempat yang ditunggu. Tempat yang pertama yang ditunggu. Okey, pemenangnya adalah okey, wanita juga. Aduh, mana ni? Mana lelaki? Okey, wanita juga. Ayahnya seorang lelaki. Ayahnya seorang lelaki. Ya. Okey, nama dia bermula daripada huruf H. H. Okey. Dan nama dia ada double D. Ada 2 D dalam nama dia. Jadi siapakah orang itu? Pastikan ada dalam live pada malam ini. Hamad tu siapa, Cik Farid? Hamad tu lelaki, ini perempuan. Fiza, buat baik dibalas baik. Okey, tempat pertama Ana menang menilai RM300. Okey, RM300. Tapi jangan lupa apa yang nasihat daripada Tuan Haji tadi, RM1 tabung untuk masjid. Dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Jangan lupa share, Agak-agak siapa nama anda? Siapa nama dia? Okey. Okey.
Jadi saya Tuan Haji akan umumkan tempat pertama jatuh kepada siapa Tuan Haji? Tadi perempuan Aha. Jadi apabila sesuatu rezeki ni sebenarnya hidayah daripada Allah sebenarnya. Ya. Yang mana kita kena terima. Ya. Yang tak berjaya itu bukan rezeki kita. Ya, betul. Tapi kita kena berusaha. Ya. Dan pemenang dia adalah Hidayah Rizwan. Ya, tahniah saya ucapkan kepada Hidayah Rizwan. Okey, siapa ada Hidayah Rizwan? Saya kiraan 1, 8, 9, 10. 2. Hidayah Rizwan. Hidayah Rizwan. Kalau betul anda cek saya. Ada tak? Saya tekan kru bawah sikit kru tengok ada komen tak? Hidayah Rizwan. Ya Allah. Allah disebut nama. Okey. Tahniah saya ucapkan kepada Hidayah Rizwan. Okey, sebelum saya akhiri live saya pada malam ini kan, jadi sebenarnya dekat belakang saya ni ada sesuatu kan. Jadi apa ni saya lihat kan duduk kat belakang ni, boleh tak Tuan Haji share kan tentang apa ni? Outdoor ni. Okey, Kalau tengok ni outdoor. Ya. Dalam kita beli vending machine ni, kita dapat outdoor free Ya, betul. RM8,000 Jadi untuk usahawan hijrah, apabila kita sebut outdoor fiber ni, ramai usahawan di luar sana, ramai pengguna dia keliru. Kenapa hijrah jual 1450? Ya. Sedangkan di luar sana 3400 pun ada. Di taman-taman banyak jual 3400. Kadang-kadang kita logik fikirlah. Ya. Kalau produk yang nilai 3400 ni, hijrah jual 6700 mungkin sama. Hijrah jual mahal. Ya. Tetapi 1450 ni berbeza langit dengan bumi dengan harga 3400. Ya. 39 mesti ada sebab dia. Inilah yang usahawan khususnya hijrah bijak untuk menerangkan kepada pelanggan apa perbezaan yang ada pada outdoor hijrah water slam. Ya. Yang pertama, dia mempunyai 7 lapisan. 7 lapisan. Di pasaran luar ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Ya. Kenapa kita letak 7 lapisan ni? Ya. Salah satu bahan yang kita letak tu adalah untuk mengelakkan daripada bila kita mandi kulit kita rasa gatal. InsyaAllah kita letak bahan tu. Ya. Dan juga yang penting, di luar sana kebanyakan menggunakan pasir sungai. Pasir sungai ni dia punya exhaust ataupun dia punya daya penyerapan tu bertahan setahun sampai 2 tahun, air dah kotor masuk dalam tangki. Ya. Tapi kita gunakan silika yang diimport. Silika yang diimport ni mahal tuan. Ya. Bila mahal mesti ada sebab. Ya. Jadi kadar penyerapan tu lebih kuat. Dia bertahan lama dan air dijamin bersih. Itulah perbezaan-perbezaan kenapa kita meletakkan harga tu tinggi, kerana bahan yang ada dalam tu. Tengok serupa tapi tak sama. Ya. Itulah saya nak terangkan mengapa outdoor ni ada perbezaan dari segi harga dan air sekali adalah halal. Itu yang penting. Kita tak nak outdoor ni untuk minuman harian kita, untuk mandi kita, carilah yang ada logo halal. Bukan saja logo halal sijil dia, logo dia, tapi cara pembuatan itu adalah mengikut syariat. Itu yang kita utamakan. Untuk pengetahuan tonton. Okey, jadi alhamdulillah selesai sudah live kita pada malam ni. Jadi saya nak mengucapkan Tutup. okey, sebelum kita akhiri live kita pada malam ini, ada sepatah dua kata daripada Tuan Haji. Jadi apa ni, sama-samalah kita apa ni, kita ni lah dengar daripada sepatah kata daripada Tuan Haji. Okay, Tuan Haji. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semangat Ya. Okay. Saya ni nak bercerita sesuatu apabila kita menonton program tadi daripada semalam hingga hari ini. Saya ibaratkan satu pertandingan bola sepak. Ya. Saya suka cakap bola sepak ni. InsyaAllah jika Allah izinkan, kita jadi penaja kepada FC Sarawak dan juga Sabah. Dia ada juga mengintai untuk menjadikan produk kita sebagai penajaan. Jadi saya suka ambil program bola ni. Apabila tuan-tuan dan puan-puan atau usahawan hijrah melihat program hijrah pada hari ini, ibarat kita menonton bola sepak. Saya tak nak penonton yang melihat satu padang yang bermain bola sepak atau menonton program kami hanya bercerita mengenai benda-benda negatif. Sebagai contoh, bila kita lihat pemain bola, kita akan bercakap, kenapalah sepak tu salah, tak tepat pada tiang gol. Kenapa suka sepak kaki kawan?
kenapa strategi ni tak bijak? Kenapa pengurus bola sepak ni tak pandai mengatur perlawanan? Yang itu yang kita nampak. Jadi benda-benda negatif yang kita pandang. Dan apa yang saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan semua, khususnya usahawan di Hijrah Hijrah Syahab, bila kita menonton sesuatu program yang berilmu, kita kena bijak melihat apa sebenarnya strategi yang ada dalam yang kita nonton itu. Kalau kita Tuan Faris tengok bola tu, kita kena lihat bagaimana mereka memasing ataupun bagi bola itu pada kawan-kawan. Bagaimana strategi dia mengatur untuk menjaringkan gol. Yang itu yang kita kena cari, benda-benda yang positif, Faris. Kita jangan cari benda negatif, kita akan jumpa negatif. Kalau kita cari yang positif, kita akan jumpa positif. Begitu juga dalam program Hijrah Water ni, cari yang positif. Yang mana kita tinggalkan atau kita tolak benda-benda negatif tu. Kenapa benda-benda negatif ni, bila kita berfikiran negatif, kita khawatir Allah nak bagi rezeki ni. Peluang yang Hijrah bagi ni, dengan les ni 1,000, dengan 500 pemasangan percuma ni, kita negatif benda-benda macam ni, kita tolak ni, kita khawatir Allah nak bagi kita sesuatu, kita tolak, kita tak dapat. Itu yang kita rugi dan kesian. Jadi sebelum saya mengakhiri ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada usahawan di luar sana. Hijrah dah memayungi satu program, satu syarikat ibarat hutan yang tebal, yang mana saya dan anak saya, isteri saya yang menebas pokok ni, kita dah terangkan parit ni yang dulunya asalnya ada rumput, kita dah terangkan. Usahawan Hijrah terus berjalan, berjalan dan berbakti kepada masyarakat hari ini, melihat apa masalah yang masyarakat Indonesia khususnya menghadapi masa ini. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya benda yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya doakan kepada semua usahawan hijrah, bakal-bakal usahawan, untuk terus memacu perniagaan, berbisnes secara berhemah, baik dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki. Doakan kesihatan saya. Semoga saya terus berjuang membagi idea yang terbaik. Saya doakan anda berjaya dan kaya. Kaya itu adalah perlu, kerana dengan kekayaan itu anda boleh menyumbang kepada orang di bawahnya. Seseorang leader yang berjaya adalah leader yang boleh mengayakan orang bawahnya. Kalau leader yang mengayakan diri sendiri tanpa menghiraukan orang bawah dia, saya tidak respect sebagai leader. Jadi leader wajar mengayakan orang di bawah dia. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih ucapkan Tuan Haji kerana berikan masa untuk live pada malam ini kan, walaupun dia sedang sibuk kan, dan difahamkan besok pagi pun dia ada program. Jadi saya ucapkan terima kasih Haji, Tuan Haji banyak dan tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada anda di luar sana kerana berikan masa untuk live pada malam ini. Dan jangan lupa mana-mana yang berminat untuk mendapatkan diskaun yang kita promosi untuk vending machine ni, okey, perlu deposit deposit sebanyak berapa? RM500. Dan booking sampai hingga pukul 12 malam ini. Okey, sampai 12 malam ini. Jadi anda masih ada masa lagi untuk booking. Dan terima kasih banyak saya ucapkan lagi sekali untuk anda yang bawa berikan masa. Dan jangan lupa sentiasa follow page Hijrah HQ untuk mendapatkan info-info yang terkini. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi untuk live akan datang. Dan deposit sebanyak RM500 tuan-tuan untuk dapatkan diskaun dan promosi macam-macam lagi. Dan bestnya kan dapat cashback RM1,000. Dan selain itu juga anda berpeluang untuk mendapat lucky draw untuk mendapat 1 biji vending machine. Maknanya anda beli 1 dan anda berpeluang untuk mendapat lagi 1 vending machine. Itu kita berikan untuk anda semua. Jadi rebutlah peluang ini. Kerana apa? Kerana rezeki ni dalam alam untuk vending machine ni kita boleh letak di mana-mana. Kalau sekiranya tempat itu tidak sesuai, kita boleh pindahkan. Kalau kita buat kalau ada bisnes lain, kita set up, kita dah buat kedai, kita dah renovate semua, tapi kalau tempat tidak sesuai, kita kerugian dekat situ. Tuan Haji tapi vending machine ni kalau kita tempat tidak sesuai, kita boleh pindahkan dekat tempat lain. Dia dah bisnes untuk vending machine. Yang itu bestnya. Jadi dekat sini akhir sekali saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.